Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Seperti yang saya janjikan, ini mungkin merupakan video yang terakhir yang saya rakam ingin berkenaan dengan kes Najib Tun Razak dan juga SRC beliau. Saya telah mengingatkan melalui video saya yang pertama sebelum ini, saya mengatakan Najib telah salah fokus. Najib seharusnya menggunakan keadaan hari ini berada dalam kerajaan. Tumpuan utama Najib ialah untuk membersihkan diri dia dan juga menyelesaikan kesnya. Kerana saya sangat yakin hasil daripada, saya bukan bercakap kosong. Semula-mula saya lahirkan sebuah buku e-book yang saya tak tahulah orang Najib ni dia baca ke tak baca, kan? Sebab masalah cyber trooper upahan ni selalunya dia pemalas, dia baca tajuk dia. Saya keluarkan e-book Konspirasi Bunuh Politik Najib yang rekod kita telah di-download sekitar dalam 130,000 naskah, 130,000 kali. Konspirasi Bunuh Politik Najib menggunakan isu 1MDB. Seperti yang saya janjikan, saya go through beberapa dokumen. Ini adalah dokumen penuh penghakiman Mahkamah SRC. Dan saya telah teliti dengan beberapa dokumen, termasuk juga kertas sulit Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia dalam rakaman percakapan beberapa watak-watak dan saksi penting dalam melibatkan kes Najib Razak ini. Akhirnya, saya masih berpegang bahawa ada elemen konspirasi untuk mengenakan Najib dalam kes ini. Justru itu, orang-orang Najib kena fokus isu ini, bukan melalut isu tak entuh hara, duk sokong Anwar Ibrahim Bangang ni duk kira number tak sudah-sudah. Isu yang penting dia apa? Saya telah lahirkan satu lagi, ini mungkin yang saya kata, ini mungkin ialah dokumen saya yang terakhir. Dokumen e-book lanjutan ke e-book Konspirasi Jatuhkan Najib Tun Razak. Saya dah keluarkan ini, kemudian saya keluarkan ini. Apa lagi? Bagi saya ialah betul itu betul, salah itu salah. Dalam dokumen ini saya jelaskan, dalam buku e-book saya ini saya jelaskan, saya ambil balik beberapa keratan-keratan penting dalam keputusan Hakim Jazlan. Pertama sekali, saudara, saya bacakan keputusan penting dalam Hakim Jazlan ialah, dalam penilaian saya, kata Hakim ini, kerana kedudukan sebagai Perdana Menteri dan Menteri Keuangan Negara, tertuduh mungkin, mampu, boleh, atau dalam bahasa Inggerisnya adalah was able, menyebabkan penubuhan SRC. Maknanya, saudara, ini ayat pertama penghakiman. Dalam penghakiman yang besar ini, apa dia punya intipati dia? Intipati dia adalah assumption. Tertuduh, was able, mungkin, mampu, boleh. Saudara, saya sebut dengan jelas. Saya sebut dengan jelas. Saya ini bukanlah peguam, tapi setakat dah berpuluh kali masuk mahkamah sebagai tertuduh, kita dah fahamlah kes mahkamah ni bagaimana. Dan konsep keadilan itu seharusnya dalam kes kriminal. Dalam kes kriminal, maksud dia kes jenayah, ada seorang dituduh membunuh. Tugas pendakwa raya sewajarnya adalah membuktikan tanpa keraguan, membuktikan yang dia ni pembunuh, dia ni yang menikam, dia ni yang membunuh, dia ni yang mencabut nyawa. Tetapi tugas pembela, maksud dia apa? Cukup sekadar menimbulkan keraguan. Apabila timbul keraguan sahaja di mahkamah, maka pembuktian tersebut menjadi cacat. Dan secara langsung, secara langsung, kes ini tidak boleh disabitkan. Begitu juga dalam kes Najib yang bicara panjang dan sebagainya hanya kerana assumption, assuming, dia assume sahaja Najib boleh gunakan kedudukan dia sebagai Perdana Menteri. Itu saja. Saudara, itu sudah cacat. Yang kemudian ialah banyak kenyataan-kenyataan saksi
yang sebenarnya membuktikan bahawa ia boleh dibawa kepada satu konspirasi itu memang wujud. Saya sebut bila kita sentuh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia telah pun menyiasat beberapa watak-watak penting. Antaranya Nick Faisal. Nick Faisal ni siapa? Dia CEO SRC. Dia ni saudara, dia telah mengaku sendiri pun. Dia telah mengaku bahawa dalam salah satu soal siasat bahawa dia memang yang terlibat dan dia bertanggungjawab. Dan saya sebut dengan jelas dalam e-book saya sebelum ini, ialah Nick Faisal merupakan orang yang bertanggungjawab mengendalikan akaun bank tanpa pengetahuan Najib. Saya nyatakan dokumennya SPRM 00709 muka surat 12. Dan siapa dia? Yang paling penting kita reverse sikit bila saya pernah sebut dalam video pertama. Apa dia? Siapa Nick Faisal? Nick Faisal ni saudara ialah dinyatakan juga beberapa saksi dalam kes mahkamah menyatakan apa? Nick Faisal merupakan bekas kaki tangan kanan yang pernah bertugas di bawah syarikat Jolo. Kemudian Jolo yang ambil dan cadangkan nama dia dalam SRC. Jadi oleh kerana itu saudara, Nick Faisal ni juga ada beberapa dokumen. Kita tak cakap kosong ni. Dokumen daripada M-Bank, dokumen SRC daripada M-Bank menyatakan apa? Semua transaksi duit termasuk penggunaan kad kredit atas nama Najib adalah digunakan dan di bawah kawalan Nick Faisal untuk menguruskan semua data ini. Malah saya sebut dengan jelas Joanna Yong yang merupakan branch manager kepada cawangan M-Bank di mana akaun SRC ini dibuka, akaun atas nama Najib itu dikendalikan, dan juga Chia Tek Kung iaitu pengarah Managing Director M-Bank. Managing Director M-Bank menyatakan apa? Ada beberapa elemen penting dalam kenyataan di mahkamah. Pertama, M-Bank pernah terhantar dokumen ke PMO. Kemudian PMO telefon untuk klarifikasi benda ni. Tapi sebelum telefon, Joanna dan M-Bank telah cek pula dengan Jolo, dan ada rakaman perbualan balas melalui BlackBerry Messenger yang di-print yang menyatakan Jolo memberi amaran kepada M-Bank, kata apa? Dan supaya jangan brief Najib ataupun maklumkan Najib apa-apa berkenaan dengan akaun ini. Maksudnya apa? Maksudnya ialah M-Bank telah buat kesalahan mengikut Akta Bank Negara. Jelas M-Bank telah membuat kesalahan. Tapi akhirnya ada tak kerajaan ataupun kerajaan pada ketika itu, sama ada di bawah Mahdi ini satu bab lah, di bawah Pakatan Harapan ni satu bab lah, memang ini konspirasi Mahdi. Tapi persoalan dia, budak-budak Najib seharusnya mengeluarkan benda ini, membuat laporan polis ke atas M-Bank, ke atas Joanna, ke atas Chia Tek Kung dan sebagainya. Kerana jelas apa dia? Jelas mereka salah guna kuasa daripada segi ini. Itu satu. Kedua apa dia? Chia Tek Kung sebut dengan jelas. Pengarah Managing Director M-Bank sebut dengan jelas. Dia kata apa? Dia kata semua transaksi dan sebelum membuka akaun ni, dia telah rujuk dulu kepada siapa? Kepada Zeti, iaitu Ketua Bank Negara, ataupun kita panggil apa? Gubernur Bank Negara. Saya ni nama dan jawatan orang jahat saya selalu lupa, kan? Gubernur Bank Negara. Jadi kita pergi balik kepada watak konspirator yang kedua. Apa dia? Zeti. Jelas saudara, dalam dokumen ini, dan saya nyatakan dalam dalam e-book saya dengan jelas. Apa yang saya tulis dalam e-book saya, dan saya naikkan dokumen sekali dalam e-book saya. Apa dia? Zeti, dalam e-book ini Zeti ada dokumen
yang buktikan keluarga dia terlibat dan dapat duit dan dapat keuntungan daripada jolo. Bukan sekadar ada bisnes dengan jolo, dia dapat keuntungan dan dapat nilai keuangan daripada jolo keluarga dia. Akhirnya saudara, dalam penemuan apabila kita buat trail balik, kita cari balik money trail dan sebagainya, ada akuan sumpah ZT berkenaan dengan money trail tersebut. Ada laporan polis ke atas ZT, tapi sampai sekarang apa payah sangat. ZT tidak pernah dipanggil oleh polis. Rekod kami tidak menemukan sebarang soal siasat ke atas ZT. Jadi maknanya apa? ZT ni tokoh konspirasi yang dilindungi. Saudara-saudari yang saya hormati sekalian, hari ini apa dia? Hari ini yang kita harus tekankan ialah ZT sebagai gubernur yang juga terlibat dalam konspirasi ini. Cuma dalam bab ZT ni saya sebut satu lah, saya tak faham. Dalam kes SRC yang panjang ini, baiklah pendakwa tak bawa ZT, pergi ke pendakwa tak bawa ZT kerana ZT sebahagian daripada konspirator. Tapi kenapa peguam bela tak bawa? Saya tak faham pula kalau Najib ni dia ambil pasukan peguam bela goreng pisang, kan? Dia harus, sepatutnya peguam bela harus bawa ZT, letakkan ZT dalam kandang, dakwa betul-betul, kan? Jadi oleh kerana itu banyak sangat saya kalau saya sebut terlalu banyak, video ni akan jadi berjam-jam. Saya sebut salah satu lah benda simple yang saya rasa ia harus diketengahkan. Saudara nampak ada gambar, gambar ini popular digunakan oleh puak-puak Mahathir. Kononnya buktikan bahawa Jolo kenal dengan Najib. Najib tak kenal Jolo, kenyataan awal dia menipu, dia takut ke apa, itu persoalan lain. Bagi saya ialah kalau Najib ni berani dan Najib ni cerdik, hari ni dia masih jadi Perdana Menteri. Soal dia bukan sekadar dia berani takut, malah dia pun tak cerdik, tu sebab dia kena tipu dengan Jolo. Tapi soal dia ialah gambar itu, saudara tahu atau tidak, dalam pencarian seluruh dokumen, kita track balik dokumen SRC dan ni, saudara tahu tak, sebelah Najib ni dia ialah Putera Faisal. Putera Faisal ni siapa saudara? Dia ni lah anak Raja Arab yang paling berpengaruh. Dia telah menggunakan Jolo, untuk menghubungi Najib, bawa Najib naik kapal dia. Ini bukan kapal Jolo, ini atas kapal dia. Dan ada dokumen-dokumen, surat-surat, pertukaran surat daripada melibatkan Petro Saudi dan sebagainya. Jadi apa yang saya rumuskan di sini? Pertama saudara, saya sebut dengan jelas. Bagi saya betul-betul salah dan salah. Dalam kes Najib ini memang ada konspirasi, jelas. Antara watak konspirasinya melibatkan Mahathir, melibatkan ZT, melibatkan peguam negara pada ketika itu dan berapa orang. Alat-alat, tools kepada konspirasi ini antara dia adalah Jolo, Nik Faisal dan sebagainya. Jadi oleh kerana itu, fokus Najib ni, kalau dia betul sekarang ini, ialah untuk kes ini pertama difahami oleh rakyat. Dia perlu menang on public. Kamu jangan menang sorak kampung Tegadai yang kamu pergi, kau tim hantar surat, hantar surat letterhead UMNO sign dengan Zahid, pergi ke istana, hantar Suruh Anwar pergi istana, kamu pergilah bincang orang itu, bincang lagi. Kamu hanya memusnahkan UMNO dan memusnahkan lagi diri kamu. Ini peluang yang terbaik yang Najib ada, iaitu mengumpul kekuatan, mengumpul kebenaran dan bangkit daripada kebenaran tu. Bukan merapu tak entu arah, kan? Dalam keadaan orang bagi bantuan COVID dan sebagainya, kamu cuba mencari populariti tak entu arah. Dan kamu gunakan pula jurucakap yang hari-hari merapu, maki orang tak entu arah. Jadi oleh kerana itu, saya menyatakan simpati kepada Najib. Tetapi persoalannya sekarang ini dia terpulang di bahu Najib itu sendiri.
bagi pihak kepada Dr. Mahathir. Mahathir ni dia adalah bapa kepada segala kepala-kepala bapa konspirasi. Dia jelah yang betul. Jadi oleh kerana itu dia terpulang pada kita. Ini mungkin video saya yang terakhir. InsyaAllah hari kita peringkat finalize buku e-book ini. Kita peringkat finalize. InsyaAllah dalam minggu ini kita akan naikkan e-book ini di Google Drive untuk download free. Downloadlah free, tak ada masalah. Ini pun nak kata kerja masa lapang, bukanlah kerja masa lapang, dah ambil teruk dah ni masa saya dan pasukan saya untuk geledah dan untuk mencari semua ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.